Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita semua diberikan kesihatan yang baik serta diberikan kekuatan untuk sama-sama terus mengikuti program Generasi Al-Quran, di mana pada malam ni kita berada di siri yang ke-213. Alhamdulillah, 13 Mac kita berada dalam siri 213. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang saya maklumkan kemarin, tetamu kita pada malam ni sudah pun berada bersama-sama dalam Google Meet ni, insyaAllah. Jadi tuan-tuan pun dah sebahagian daripada kita dah menyertai join Google Meet. InsyaAllah kita boleh mulakan, walaupun sebahagian kawan-kawan kita mungkin akan join terlewat sikit, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah sama-sama kita mulakan program kita malam ni sekali lagi dengan terus membaca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, alhamdulillah seperti mana yang telah saya maklumkan kemarin, tetamu kita pada malam ni tidak lain tidak bukan adalah Al-Fadil Ustaz Raja Al-Fadil Ustaz Raja Arman bin Raja Jaafar telah pun berada bersama-sama kita. Jadi kita mengalung-alungkan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan juga khususnya guru kita pada malam ni iaitu Al-Fadil Raja Arman bin Raja Jaafar. Alhamdulillah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz kita adalah guru Kementerian Pendidikan Malaysia yang bertugas di Sekolah Kebangsaan Pulau Aman. Sekolah di Pulau Aman, satu-satunya sekolah yang berada di pulau di negeri Pulau Pinang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustaz bersama kita pada malam ni merupakan penampilan kali kedua Ustaz bersama kita. Jadi kita sangat-sangat berterima kasih dan juga mengalung-alungkan kehadiran Ustaz yang sudi lagi untuk menjadi khalifah dan juga membimbing kita, memberikan ilmu kepada kita pada malam ni, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, oleh kerana Ustaz dah biasa dengan program kita, dah tahu apa yang kita buat dalam program Generasi Al-Quran ini, jadi tak perlulah saya terangkan dengan panjang lebar mengenai apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi seperti mana biasa, kita akan teruskan lagi program kita pada malam ni dengan sama-sama kita membaca bersama-sama secara berjamaah 2 lagi muka surat Al-Quran, di mana pada malam ni kita akan baca Al-Quran daripada 2 surah, iaitu penutup pada surah Al-Ahzab dan juga pembukaan ayat 1 sampai ayat 6, surah ayat 1 sampai ayat 7 surah Sabah. Jadi kita akan baca surah Al-Ahzab dan juga Al-Ahzab ayat 63 sampai 73 dan pembukaan kepada surah Sabah ayat 1 sampai 7. Yang mana kita boleh baca di muka surat 427 dan juga 428 dalam mushaf Al-Quran. Jadi tuan-tuan bolehlah bersedia, insya-Allah. Bagi yang apa nak baca daripada skrin, insya-Allah saya akan paparkan ayat-ayat berkenaan untuk kita baca. Jadi kaedah kita, Ustaz insya-Allah akan memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang berkenaan
kita akan sama-sama dengar di rumah dan cuba mengikutinya sendiri dengan cara yang tertib di rumah masing-masing, insya-Allah. Selepas selesai saja Ustaz membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang berkenaan, insya-Allah saya akan membaca terjemahan kepada ayat-ayat berkenaan dalam bahasa Melayu, insya-Allah, untuk kita perdengarkan kepada kita semua. Selepas selesai, insya-Allah saya akan serahkan balik majlis ini kepada Ustaz untuk meneruskan sesi full time kita, itu kuliah jam 10 kita, insya-Allah, dengan menyampaikan tazkirah ilmu kepada kita pada malam ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau tuan-tuan dah bersedia, insya-Allah kita akan mulakan program malam ini dengan sama-sama kita baca Al-Quran. Saya ulang, iaitu kita akan baca surah Al-Ahzab ayat 63 sampai 73 dan juga surah Sabah ayat 1 sampai 7, insya-Allah. Tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini mempersilakan Al-Fadil Ustaz Raja Arman bin Raja Jaafar untuk meneruskan program kita pada malam ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Al-Fadil Ustaz. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Ibrahim kerana menjemput saya untuk kali yang kedua dalam majlis tilawah Al-Quran lah. Tilawah Al-Quran ataupun majlis tadabbur Al-Quran. Semoga apa yang kita buat dan kita usahakan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikannya penyelamat kita untuk terhindar daripada azab ataupun musibah, dan sebenarnya akan mendapat rahmat Allah SWT untuk masuk ke syurganya, insya-Allah. InsyaAllah malam ini kita akan sambung surah Al-Ahzab. Nah, dalam ayat yang ke-66 dan 67 tu dia ada satu kaedah baca. Nanti saya akan terangkan nanti selepas habis bacaan nanti, insya-Allah. Baik, kita mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira. Yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Rabbana atihim dhi'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Ya
أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم
مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada malam ni kita dah dapat lagi sama-sama secara berjemaah membaca dua lagi muka surat Al-Quran, di mana pada malam ni kita berpulang sama-sama mendengar bacaan yang diperdengarkan oleh Al-Fadil Ustaz Raja Arman bin Raja Jaafar kepada kita, dan kita ikut sama-sama membacanya secara tartil. Alhamdulillah. Di mana pada malam ni kita dapat lagi meneruskan bacaan kita, iaitu surah Al-Ahzab daripada ayat 63 sehingga 73, dan seterusnya kita mulakan surah As-Saba ayat 1 sampai 7. InsyaAllah saya akan membaca terjemahan dalam bahasa Melayu kepada ayat-ayat yang berkenaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang direjam. Manusia bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau, mungkin sahaja hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala neraka. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat pelindung dan pertolongan. Pada hari ketika wajah mereka dibalik-balikkan di dalam neraka, mereka berkata, kalaulah dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Allah, kami timpakan kepada mereka, ya Allah, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali ganda daripada laknat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah membersihkannya daripada tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Dan dia seorang yang mempunyai kedudukan yang terhormat di sisi Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nescaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, sesungguhnya dia menang dengan kemenangan yang agung. Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung gandang, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka bimbang tidak mampu melaksanakannya berat. Lalu dipikulkan amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Sehingga Allah mengazab orang-orang munafik, lelaki dan perempuan, orang-orang musyrik
lelaki dan perempuan, dan Allah akan menerima taubat orang-orang mukmin lelaki dan perempuan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Surah As-Saba. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah, dan dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Teliti. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, dan dialah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada mereka. Katakanlah, pasti datang demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib. Kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya sekalipun sebesar zarah, baik yang di langit maupun yang di bumi, yang lebih suci daripada itu atau yang lebih besar. Semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz. Agar Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh keampunan dan rezeki yang mulia syurga. Dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab kami, mereka itu akan memperoleh azab, iaitu azab yang sangat pedih. Dan orang-orang yang lebih ilmu ahli kitab berpendapat bahawa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad daripada Tuhanmu itulah yang benar dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Dan orang-orang kafir berkata kebanyakan teman-temannya mahukan kamu, andai kami ditunjukkan kepadamu seorang lelaki yang memberitahukanmu bahawa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru. Sadaqallahul azim, benarlah firman Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah tuan-tuan, tuan-tuan telah dapat mendengar terjemahan dalam bahasa Melayu surah Al-Ahzab ayat nombor 3 sampai 73 dan seterusnya surah Sabah ayat 1 sampai 7, di mana dalam ayat ni dalam penutup penghujung surah Al-Ahzab dan juga pembukaan surah Sabah ni diceritakan mengenai hari kiamat, berlakunya hari kiamat yang diingkari, yang tidak dipercayai oleh orang-orang kafir dan juga orang munafik. Jadi diterangkan oleh Allah SWT perihal hari kiamat dan balasan yang akan kita terima berdasarkan amalan yang kita lakukan. Semoga firman Allah ini iaitu petunjuk dan juga peringatan yang Allah berikan kepada kita, iaitu umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan kitab Al-Quran ini, akan menyebabkan kita bertambah yakin, bertambah takwa, ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah SWT. Seterusnya kita boleh menjadikan kita seorang yang taat kepada Allah SWT dan juga taat kepada Rasulullah SAW. Semoga kita menjadi hamba Allah yang baik insya-Allah dan yang dikasihi dan dirahmati Allah SWT kelak di akhirat kelak. Semoga kita diberi balasan syurga seperti mana yang disebutkan dalam ayat-ayat yang kita baca sebentar tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya saya nak serahkan balik kepada Ustaz Raja Arman bin Raja Jaafar untuk solat kulten kita. Dengan segala hormatnya, Al-Fadhil Ustaz dipersilakan. Ustaz tak pasang mikrofon Ustaz. Tes, dengar tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Minta maaf. Baik, terima kasih kepada Cikgu Rahim kerana telah memberi kita
pengertian secara kasar mengenai bacaan kita malam ini. Semoga kita dapat 2 pahala lah. Pertama, pahala kita baca huruf-huruf daripada Al-Quran, iaitu 1 huruf kita dapat 10 hasanah. Dan juga kita dapat faham, jadi kita dapat pahala tadabbur apa bacaan yang kita baca. Jadi daripada bacaan itu tadi, saya nak ambil tuan-tuan kepada ayat yang ke-66 dan juga ayat yang 67 daripada surah Al-Ahzab. Kalau Cikgu Abdul Rahim tolong tunjuklah ayat daripada surah Al-Ahzab tu, ayat yang ke-66 dan 67. Saya nak terangkan macam mana cara baca bila kita wakaf ataupun kita sambung ayat yang selepas dia tu. Iaitu ayat penghujung surah ayat Al-Ahzab ni, ayat ke-66, iaitu firman Allah SWT yang berakhir wa ata'nar rasula. Wa ata'nar rasula. Ada dua cara bacaan ni. Sebab Al-Quran kita bukan boleh baca mengikut abjad dan huruf tanpa kita talaqi. Sebab Al-Quran ni diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui lisan malaikat Jibril AS, dan Nabi Muhammad SAW membacakan ayat Al-Quran ni kepada sahabat-sahabatnya, dan sahabat-sahabatnya pula mengajar umat pada Nabi, umat selepasnya sampailah pada kita hari ini. Baik, ada tanda pada 66 tu, ia kata wa ata'nar rasula. Kalau biasa dalam bahasa Arab, kalau ada perkataan yang bermula dengan alif lam, kita tak, kalau nak berhenti kita takkan sebut bunyi huruf yang terakhir tu la. Tapi Al-Quran adalah mukjizat. Dia melebihi daripada kesusastraan Arab, sehingga orang sastrawan Arab pada zaman Nabi pun terpegun dengan susunan dan keindahan Al-Quran. Dan salah satu pada keindahan Al-Quran ini ayat 66 dan ayat 67. Baik, ayat ni kalau kita nak wakaf macam kita baca tadi, kita baca wa ata'nar rasula, kita berhenti. Tapi kalau kita nak sambung dengan ayat seterusnya, contoh imam tarawih lah, dia nak baca cepat, dia boleh bila dia sambung, la tu akan jadi pendek. Ia akan sambung wa ata'nar rasula wa qalu rabbana. Itu dua bacaan. Kalau kita wakaf, kita baca la panjang, wa ata'nar rasula. Begitu juga ayat yang ke-67. Ayat yang terakhir, perkataan yang terakhir fa'adallu nas-sabila. Kalau novel bahasa Arab ataupun surat khabar biasa, mereka akan tulis fa'adallu nas-sabil, lam terakhir kita ada alif. Tapi ini adalah mukjizat Allah SWT untuk menunjukkan lebih tinggi sastra daripada sastra orang Arab pada zaman dahulu. Maka dia pada waktu wakaf dia baca fa'adallu nas-sabila. Itu masa berhenti wakaf. Tapi kalau sambung kita tak boleh baca panjang. Baca ayat sambung ayat seterusnya tadi ya. Fa'adallu nas-sabila rabbana atihim. Itu adalah cara. Ada lagi ayat dalam surah Al-Insan, salasila. Nanti kita tengok. Ada 3 tempat, ada 5 tempat yang alif tanda bulat. Bukan alif ni, alif ni tanda bulat, maknanya bila berhenti kita bunyikan panjang. Kalau kita nak sambung, kita jangan bunyikan bunyi alif tu. Itu tanda bulat. Dia tak sama dengan tanda bulat dengan tanda sukun. Tanda sukun maknanya matikan bunyi huruf tu. Contoh, tanda sukun dia bentuk macam bentuk kepala jim, kepala ha kecil tu. Itu tanda mati sukun. Tapi yang alif tanda bulat ni, dia kalau kita tengok dalam mushaf tajwid, lam alif ni adalah huruf dicetak dengan tulisan hitam. Tanda ni menunjukkan kalau kita wakaf, kita bunyikan panjang sebab ada alif. Kalau kita nak sambung dengan ayat seterusnya, jangan bunyikan alif. Dia berbeza dengan satu lagi perkataan
Perkataan ulaika. Mana ulaika? Ulaika dalam surah dalam surah Saba ayat yang keempat. Dalam ayat yang keempat dalam surah Saba, ulaika tu. Waw tanda bulat juga. Waw tanda bulat, kita jangan bunyikan bunyi huruf la, jangan panjangkan bunyi. Ulaika salah, tapi kita tu ulaika, dia secara tulisan khat mesti tulis huruf waw, tapi masa kita baca kita tak bunyi huruf waw tu. Waw pun tanda bulat juga di atas dia tu. Itu maknanya jangan bunyikan. Tapi dari segi tulisan mesti tulis, tapi jangan bunyi masa kita baca. Ulaika lahum maghfiratun. Ulaika. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada Quran tajwid, Quran yang ada cetakan warna-warni, dia akan ada tulis, dia akan cetak huruf waw tu warna kelabu. Warna kelabu. Quran yang cetakan berwarna ni mesti tuan pernah tengok macam ni ia ada warna-warni. Tak nampak, minta maaf. Hilang. Cetakan ini panggil Quran tajwid. Setiap huruf atau setiap hukum dia akan ada warna dia. Contoh warna merah wajib panjang 5 hingga 4. Kalau warna merah kelabu wajib panjang setakat 6 harakat. Iaitu panggil mushaf tajwid. Jadi mushaf ni amat bergunalah. Masa selepas kita belajar tajwid, kita boleh amal untuk baca. Okey, iaitu adalah cara dan bacaan yang mengikut bacaan Abu Amr Hafaz. Kita di Malaysia ni adalah kita baca ikut Hafaz, Imam Abu Hafaz. Sebab qiraat Al-Quran ni dia ada 7 yang besar. 7 qiraat. Semuanya adalah dialek Arab, semua makna betul. Tapi yang ada di Nusantara ni kita baca mengikut bacaan Imam Abu Hafaz. Itu saja untuk coretan kita pada hari ini. Wallahu a'lam. Kau nak sambung lagi ke cikgu? 10 minit ya saya cakap. Baik, saya serah kepada Cikgu Ibrahim. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsira diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Raja Arman bin Raja Jaafar yang pada malam ni telah pun membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk kita dengar bersama, iaitu daripada surah Al-Ahzab ayat 63 sampai 73 dan seterusnya, surah Sabah ayat 1 sampai 7 dan seterusnya. Sebentar tadi Ustaz memberikan ilmu kepada kita tentang hukum membaca Al-Quran dan juga hukum tajwid yang melibatkan ayat yang ayat ke-6 dan 7 silap lupa. Ayat 66 67 surah Al-Ahzab. Al-Ahzab ni ayat 66 dan juga ayat 67, iaitu macam mana kaedah yang kita bacakan sekiranya kalau kita nak sambung, kalau kita wakafkan, kita berhenti dan juga kita sambung. Yang ini panggil apa Ustaz apa cara yang kalau dibubuh kosong tu ada nama khas dia ke? Kita panggil cara bacaan itu ada nama khas dia ke? Dia hanya beri tanda jangan bunyi semasa wakaf, jangan bunyi semasa sambung. Tapi kalau masa kita berhenti, kita boleh panjangkan soal seperti alif tu wujud, alif tu ada. Dia hukum dia macam tu. Ini adalah daripada ilmu bahasa Arab lah, tata bahasa Arab. Bahasa Arab kita bahasa Arab. Tak ada nama khas dia sendiri dalam hukum tajwid dia panggil apa, nak kata hamzah wasal, bukan hamzah wasal ni. Kalau hamzah wasal dia duduk di depan huruf, depan perkataan. Ustaz, bukan alif hazah alif hazah, ada nama alif hazah. Alif tu hazah maksudnya dibuang. Kalau terjemah bahasa alif hazah dibuang.
Tapi sini kalau kata dia hanya dibuat ketika kita wasal saja, kita bersambung. Kalau kita Kalau tak sambung, Ustaz, alif ziyadah, bukan Ha? ada alif ziyadah ziyadah. Ustaz? Ziyadah Alif dan ziyadah. hazaf. Ha. ada apa? Ada satu Alif ziyadah, ziyadah. ada satu hazaf. Hazaf yang kita 61 hazaf yang had kita buat, 66 tu. kita tambah. Maksudnya macam Ustaz kata tadi, bila kita sambung, kita baca pendek. Kalau kita berhenti, kita kena baca panjang. Sebab Jadi ada dua nama lah, alif ziyadah dengan alif hazaf. Hazaf. Ya. Boleh jadi. Sebab saya dalam nama-nama istilah ilmu tajwid tu saya tak pakar sangat. Tapi cara baca saya tahu. Nama-nama istilah tu. Dia ada kalau gitu maksudnya ada 3 alif lah dalam Quran ni lah. Alif ziyadah Alif kita akan hazaf. baca. Ada alif hazaf kita tak baca. Satu lagi Alif wasal. alif wasal. Alif wasal ni contoh kita masa kita sambung tak bunyi a. Tapi masa kita berhenti kita nak ambil itu kita akan bunyi a. Pernah jumpa tak? Pernah baca tak tuan-tuan baca alif wasal ni? Ya, dia kena tengok huruf yang ketiga atas dengan kalau huruf yang ketiga atas kita baca bawah. Okey. Kecuali untuk lam kita kena baca bahagian atas. Dan jika huruf tanda sabdu tanda domah dia akan baca ikut domah juga. Dia sebenarnya dia ada 2 kategori perkataan dalam bahasa Arab. Satu kata kerja. Contoh dalam surah Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ittabi'u tu adalah alif wasal. Alif wasal. Alif wasal kita baca ittabi'u. Duduk ba tu sebab itu kaedah asal. Dan ada juga satu kaedah dia tak ikut kaedah ni, dia hanya ikut apa yang orang Arab sebut. Kadang-kadang bersalahan. Tapi tak apa, betul. Yang kedua, kalau alif wasal tu kena pada kata nama, contoh kita biasa sebut Allah. Adakah Allah tu perkataan alif tu ada tanda sukun ke tanda bawah? Ada tuan-tuan perasan tak? Allah, perkataan Allah, alif lam ha tu. Ada tak? Dia tak ada tanda tapi kita kena baca panjang. Kita lam dia ada alif yang mula-mula, alif lam ha. Alif tu iaitu lam, hukum lam tebal, lam tafkhin. Yang saya naknya alif wasal tu, alif tu. Innallah. Kita bila kita sambung innallah, alif tak bunyi. Tapi bila perkataan alif lam di mula ayat kita akan baca Allahul lazi, Allahu la ilaha illa. Ini adalah kata nama. Ini adalah kata nama dalam bahasa Arab. Nama bagi Allah. Itu lagi alif wasal kita mesti baca untuk kata nama ni, mesti kita baca perkataan dia mesti mula dengan alif di atas. Yang ni kategori kata nama. Yang kata kerja tadi macam yang puan sebut tadi, kalau tengok huruf yang 3, kalau baris bawah dia sebut i, kalau baris depan yang huruf 3 tu u, dia sebut u. Uskunu, isyrab, sila minum. Yang tu adalah kata bahasa Arab. Tapi kalau kata nama, tadi perkataan yang bermula dengan Allah, kita sebut Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Satu lagi kata nama yang mula dengan alif lam. Contoh kat sini ya. Saya ambil perkataan yang 66 tu jugalah. Ar-rasula wa ata'na ar-rasula. Tak salah kalau tuan-tuan nak sambung dengan perkataan dengan ambil perkataan ar-rasula wa qalu. Kata nama mesti kita letak huruf alif wasal tu dengan bunyi perkataan fathah di atas. Nampak tak tuan-tuan? Yang saya terang ni, yang sebenarnya dalam bahasa Arab ada 2 perkataan. Saya terangkan dia terbagi pada 2. Satu kata kerja, satu lagi kata nama. Kata kerja tu yang puan-puan dah belajar tu lah. Kalau huruf 3 bunyi pada bawah, kita buat huruf bawah. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ataupun uskunu. Atau idrib bi'asakal hajar.
itu adalah kata kerja. Pukul, makan, duduk. Tapi kalau kata nama pula, contoh perkataan Allah, alif lam dan ha Allah, ataupun ar-rasul, nabi, nabi itu. Perkataan yang mula dengan perkataan alif lam. Alif lam pula ada dua hukum pula, alif lam syamsiah dengan alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiah itulah adalah perkataan kata nama. Itu alif lam, hukum alif lam qamariyah, alif lam syamsiah adalah perkataan kata nama. Semua perkataan alif lam qamariyah dan alif syamsiah kita mula dengan a. Kalau kita nak sambung balik selepas kita berhenti. Al-amanah. Contoh inna aradna al-amanah. Al-amanata ala sama. Yani selain daripada hukum alif lam syamsiah, alif lam qamariyah, cara baca alif wasal sebelum tu kita mesti letak huruf fathah untuk atas huruf alif tu. Al-amanah untuk kata nama. Tuan-tuan boleh jelas kata nama ialah yang terlibat dengan hukum alif lam syamsiah dengan alif lam qamariyah. Itu adalah kata nama dalam bahasa Arab. Yang selain alif wasal, yang tak ada alif lam, itu adalah kata kerja. Yang tak ada huruf alif tu, tak ada bunyi fathah ke kasrah ke dhammah, tapi kita baca mengikut kaedah yang perpotongan tadilah. Huruf 3 dhammah kita baca dhammah, huruf 3 kasrah kita baca kasrah. Wallahu a'lam. Masih Ustaz. Alhamdulillah. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, pada malam ni kita berpeluang mendengar hukum tajwid yang disampaikan oleh Ustaz berhubung dengan ayat 66 dan juga 67 daripada surah Al-Ahzab, di mana pada penghujung ayat 66 dan juga 67 ada satu tanda kalau dalam bahasa Asmani dia ada tanda kosong. Baca tanda kosong. Tanda kosong memang lain tanda dia berbanding dengan tanda wakaf. Kalau wakaf dia punya macam bulat tu. Kosong. Dalam Al-Quran sebenarnya ada berapa Ustaz tempat-tempat yang ada macam tu? Banyak tak? Ya, saya tahu dalam surah Insan. Saya tak kira, mungkin orang lain tak tahu lah. Surah Al-Insan yang kita baca pada malam Jumaat, alif sajadah kita Al-Insan, ada juga salasila as-sabila as-salasila tu. Yang tu yang saya tahu surah ni dengan surah Al-Insan, dua tu saya tahunya. Mungkin kalau tuan-tuan tengok dalam kitab tajwid, mungkin dia senaraikan lebih detail lah. Allahu a'lam, boleh rujuk kat dalam kitab tajwid. Walau bagaimanapun selalunya kalau kita baca biasa macam Ustaz kata, mungkin kalau imam dia kalau tarawih ke dia nak baca cepat, dia akan sambung barulah berlaku. Baru berlaku. Betul. Tapi kalau kita baca biasanya panjang ayat tu takkan berhenti. Kalau kita wakaf jadi 2 harakat. 2 harakat ke Ustaz? 2 harakat macam mat asli juga. 2 harakat. Dan tambahan yang diberikan oleh Ustaz tadi mengenai hamzah wasal yang mana alif hamzah yang depan untuk kata kerja dan juga kata nama yang Ustaz sebutkan tadi, mana kaedah pembacaan dia untuk kita sama-sama ambil pengetahuan. Jadi kita juga ucapkan terima kasih kepada Puan Salbia, Haji Salbia dan juga Puan Basah yang telah berinteraksi dengan Ustaz sebentar tadi. Ini merupakan saya rasa sangat anak-anak murid yang sangat setia dengan kuliah-kuliah tajwid ni, dengan Ustaz Naim, dengan Ustaz Ishak, semua mereka terlibat bersama dan saya rasa boleh dah. Jadi guru Ustaz Naim, kalau Ustaz Naim dia memang nak bagi tauliah. Tapi tak tahulah Haji Salbia awak tak ambil tauliah. Faham maksud? Belum layak lagi Tuan Haji Rahim. Makcik pun tak layak lagi. Tak cukup ilmu lagi. Tak memang suruh ambil tauliah. Bila mengajak orang
macam kita dengar Ustaz kemarin beritahu apa pesanan Luqman Hakim. Jadi kalau kita ada ilmu, kita kena menyampaikan, kongsi ilmu. Jadi dalam program ni bila tuan-tuan berinteraksi juga, tuan-tuan senangnya berkongsi ilmu, insya-Allah. InsyaAllah. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz dan juga kepada tuan-tuan yang lain ni, kita minta tuan-tuan berinteraksi dengan Ustaz mengenai perkara yang kita Ustaz yang sebutkan tadi ataupun perkara lain. Ustaz, ni cuti tak balik Kelantan ke? Tak sempat balik. Sepatutnya biasa saya balik minggu yang kedua cuti, tapi ada kursus pula, jadi saya tangguh tak balik lah. Minggu terakhir kan memang kena pergi sekolah lah, minggu ni lah, start esok. Okey tuan-tuan, yang nak berinteraksi dengan Ustaz, mungkin juga berkaitan dengan ayat yang kita baca tadi, saya dah baca terjemahan dia, kita faham daripada situ, mungkin tuan-tuan nak bertanya kepada Ustaz, silakan. Haji Yaakob, silakan. Terima kasih Haji Rahim. Saya rasa malam ni saya tak nak apa nak tanya kot. Sebab tajuk ni saya kurang maklum sangat. Itu saja. Tajuk ni susah sikit. Kena berguru jugalah. Okey, insya-Allah. Puan Haja Nurlilawati, malam ni berkesempatan bersama kita nak jemput Puan Haja Nurlilawati. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. 3 malam dah Ustaz saya tak masuk ni. Hari ni baru nak masuk balik. Allahu Akbar. Masih keletihan sebab jalan jauh. Hari ni tak ada soalan Ustaz. Saya ikut aja. Saya dengar dan saya ikut. Terima kasih bagi pulang. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Kita balik kepada Haja Salbiah. Silakan Haja Salbiah. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya nak minta Ustaz terangkan sikit ayat 68 tu. Kenapa banyak kali sangat Allah kata laknat sampai 2-3 kali laknat. Kenapa ditekankan sangat laknat tu dalam ayat 68 tu? 68 surah Al-Ahzab surah Al-Ahzab, sebab yang apa yang Tuan Haji Rahim tadabbur tadi. Wal anhum la'nan kabira tu. Banyak kali laknat kan dia. Selalu tu sekali je laknat. Ni laknat lagi. Yang ni adalah panggil apa? Dialog antara ahli neraka dengan Allah SWT selepas mereka kena azab. Dia cerita ni bermula pada ayat 66 lagi. Yauma tuqallabu wujuhum, pada hari mereka, muka-muka ahli neraka dibalik-balikkan di dalam neraka, mereka diumumkan apa disiksa. Dan mereka pun mengadu pada Allah, yaqulu ya laitana ata'na Allah wa rasul, kalaulah kami dulu kami ikut apa, kami taat perintah Allah, kami ikut cara taat apa yang Nabi kata. Mereka mengeluh, mengeluh kesal lah. Kemudian ayat seterusnya, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana, mereka bagi tahu kepada Allah SWT, merungut, ya Allah sebenarnya kami bukan tak mau ikut Rasul, bukan tak mau ikut kamu, tapi kami ikut pemimpin kami, kepala pemimpin kami, ata'na sadatana, pemimpin kami, wa kubara'ana, pembesar-pembesar kami, pembesar-pembesar kaum kami, dan sebab itulah kami telah sesat, kemudian kami akan masukkan ke dalam neraka. Ayat 68, mereka tak puas hati. Dia kata, bukan salah kami ni, salah ketua kami, salah pembesar kami, sebab mereka seolah-olah mereka paksa kami ikut mereka. Betul, jadilah ayat yang ke-68 ni. Rabbana, wahai Tuhan, bagi mereka 2 kali azab apa yang kami tanggung ni. Rabbana atihim, bagi mereka pembesar tu dengan ketua yang kami ikut tu 2 kali ganda azab apa yang telah kami ada ni. Rabbana atihim di'faini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Bagilah mereka laknat yang besar. Laknat ni maksudnya at-tardu minar rahmah, jauh daripada dapat nikmat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu wal'anhum kata kerja,
Satu lagi laknat yang kedua adalah sifat. Kata sifat dia. Macam mana nak terangkan dalam bahasa Melayu dia ada mereka menolong dengan pertolongan yang besar. Jadi azab laknatlah mereka dengan laknat yang besar, maksudnya bagi azab yang paling besar. Itu dari segi bahasa yang saya nak terangkan. Bukannya 2 kali sebut, tapi adalah dialog ahli neraka ni kepada Allah atau kepada penjaga neraka tu, supaya mereka bagi double azab kepada pemimpin dan pembesar-pembesar yang menyebabkan mereka ni tak jadi ikut Allah, tak taat pada Allah dan taat pada Rasul di masa mereka hidup di dunia. Boleh nampak Puan Sabiah, iaitu saya boleh terangkannya secara susunan ayat dialog ni. Ya, ini kiranya dialog yang dalam neraka lah, sebab dia betul. Dia macam menyesat, kerana yang menyesatkan tu pembesar-pembesar atau raja-raja yang menyesat. Jadi kira dia ikut pada ketua dia je. Itu ada alasan Allah takkan terima alasan tu sebenarnya, tapi saja mereka nak salahkan orang lain. Macam tu lah sifat manusia macam tu. Ya. Terima kasih Ustaz. Wallahu a'lam. Puan Basah. Puan Basah daripada Cangkat. Silakan berinteraksi dengan Ustaz. Tadi sempat bersembang sekejap, jadi mungkin nak apa berinteraksi dengan Ustaz. Silakan Puan Basah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makcik nak tanya. Kalau macam kita baca macam dalam semayang kan, kita tak tengok Quran kan? Ya. Kalau kata kita baca yang kata majais ke makni ke, kita baca pendek ke macam mana? Tak salah Ustaz? Macam macam Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Betul lah tu kita tak panjang. Kata kita tak tengok Quran. Boleh saya faham. Kita baca masa sembahyang kan. Bacaan surah dalam sembahyang sunat. Jadi kalau kita buat perkara sunat dengan ikut dengan elok, kita dapat markah penuh Dapat markah penuh bacaan Quran tu. Dia tak membatalkan sembahyang. Yang boleh membatalkan sembahyang adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah rukun qauli. Kalau kita silap baca tajwid, kita bunyikan huruf bukan bunyi huruf dia. Kita tak bunyi syaddah dengan betul. Yang tu boleh membatalkan solat lah. Tapi kalau surah ni adalah perkara sunat. Perkara sunat ni dia akan terjadi pada dua, sama ada kita dapat markah penuh atau markah kurang. Tu ya. Terima kasih Ustaz. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, ada kalau tuan-tuan yang lain nak berinteraksi dengan Ustaz, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya lagi satu. Boleh. Sila. Macam dalam semaya rukun qauli tu, yang Fatihah tu dia rukun, tapi kalau kita tambah dengan bacaan macam ada setengah Ustaz kata dia sunat, kalau kita tambah tu macam Rabbi fili wali walidayya. Sebelum kata amin tu. Ya. Kira dia lebih baik lah kiranya. Boleh, sebab kalau sebenarnya surah Al-Fatihah ia berakhir dengan perkataan waladhdallin. Tu sakat tu rukun dia. Yang lain ni amin pun sunat. Jadi perkataan yang kita baca, kenapa kita boleh baca itu, sebab sembahyang adalah doa. Kita boleh doa dalam bahasa Arab lah. Bahasa Melayu tak boleh. Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampun dosaku dan kedua ibu bapaku. Dan ambil sempena amin imam dengan amin makmum tu, supaya siapa yang, sebab apa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang amin dia betul atau sama dengan amin imam ataupun seamin malaikat, maka doa dia akan diterima oleh Allah SWT. Wajib diterima oleh Allah, harus diterima. Itu je lah. Boleh baca.
Lagi satu Allahumma fir yang walidayya. apa? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana Hmm. lakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi tu. Hmm. Boleh Saya dah juga kita. boleh. Dia adalah bacaan bentuk puji Allah. Kalau orang Arab dia akan baca macam-macam lagi sebab depa boleh karang bahasa Arab tu. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan mil as-samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'da. Itu boleh. Tak ada masalah. Dia dalam Quran, dalam sembahyang jangan cakap saja. Doa boleh. Doa mana-mana tempat boleh. Itu je. Tapi Kalau dalam kita dengan bahasa Arab lah. kalau kita baca tertukar sa dengan sin, dia ada berubah makna tak? Kasiron ataupun kasiron. Memang berubah makna. Memang Jadi berubah makna. berdosa baliklah. Kalau baca Quran dia setakat ni, kalau memang daripada dulu dia tak boleh, dia tertukar memang sebab uzur syar'i, maksudnya dia buat salah tu diterima sebab dia memang tak boleh buat, tak apa. Tapi kalau kita boleh buat tapi kita sengaja buat, itu berdosa. Kalau kita tersalah tak apa, kasiran jadi kasirat, kita buat tersalah tak apa. Tapi kalau kita yang kedua, orang yang tak apa ni, dia memang dia tak boleh ubah dah sin dengan sa ni. Dia usaha tak mana jumpa dengan ustaz tak mana, dia memang macam tu ya. Orang ni tak apa. Tapi orang yang macam ni tak apa ni, dia tak boleh jadi imam lah. Dia tak boleh jadi imam, dia akan jadi makmum je. Sebab bacaan dia kerana keuzuran dia, kesalahan dia tu boleh diterima sebab ada sebab-sebab tertentu. Wallahualam. Masih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih kepada tuan-tuan yang semangat berinteraksi dengan Ustaz pada malam ini, dan terima kasih sangat kepada Ustaz yang telah pun dapat menjawab soalan-soalan dengan baik dan memberikan ilmu kepada kita pada malam ini. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah program kita dah sampai ke penghujungnya. Jadi sebagai penutup pada program malam ni, saya nak jemput sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan doa untuk kita aminkan bersama. Jadi insya-Allah dipersilakan Ustaz untuk tutup dengan bacaan doa semoga kita dirahmati Allah SWT. Kita boleh kejayaan dalam kehidupan kita di dunia dan seterusnya berjaya di akhirat, insya-Allah. Silakan Ustaz. Insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصرنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين آمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. Inna minkum taqabbal ya karim. Amin, amin, amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selesai sudah program generasi Al-Quran kita siri yang ke
213 pada malam ni. 113. Dan terima kasih kepada Ustaz Haji Arman bin Haji Jaafar yang sudi bersama kita lagi pada malam ni. Tuan-tuan dan puan-puan, juga saya ucapkan tahniah dan terima kasih kerana terus istiqomah mengikuti program kita, insya-Allah. Jadi semoga kita jumpa lagi pada malam esok, insya-Allah, bersama Ustaz jemputan kita. Jadi sebagai penutupnya, akhir sekalinya, marilah sama-sama kita baca khatam Quran secara bernasib beramal. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna wa warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Sehingga kita jumpa lagi pada malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, sama-sama. Terima kasih.